Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jadi semalam saya baru tengok sebenarnya semalam Johor cuti kan. So saya memang tak buat kelas lah. Jadi selamat hari raya pada awak semua lah. Kita baru hari keberapa raya entah hari kelima. Okey, jadi untuk hari ini kita akan sambung. Saya rasa kelas awak sampai sini kot, sampai implicit differentiation kalau ikut daripada nota saya ni lah. Okey, sampai kita start untuk hari ini implicit differentiation. Jadi implicit dengan chain rule lah, saya try masuk chain rule. So untuk application ni saya ingat macam tak sempat kot sebab next week saya nak start juga chapter yang kedua tu sebab kita dah lambat seminggu. Jadi yang ni mungkin saya bagi video dan bagi assignment lah. Okay, so yang ni saya nak habiskan dulu implicit. Kalau sempat saya terangkan tangent plane ni. Implicit dengan chain rule lah. Okay, kita dah lihat bagaimana kita nak dapatkan partial derivative iaitu untuk differentiation bagi multivariable function. So sekarang yang sebelum ni kita buat dia punya partial derivative-nya adalah yang simple, bukan yang simple maksudnya yang direct yang untuk explicit function. So di mana kita ada function, kemudian kita senang je nak dapatkan del f over del x ke ataupun del f over del y ke ataupun del f over del z. Ataupun kita senang nak buat dia punya second order ataupun higher order derivative ataupun mixed derivative. Jadi untuk hari ini kita nak lihat bagaimana sekiranya kita ada function yang implicit. So implicit function ni pun awak dah lihat masa single variable. Di mana kalau single variable tu contohnya tak ada pen. Okay, kalau single variable tu contohnya kalau kita ada function x squared plus apa itu yang paling senang untuk single variable lah. Okay, contoh x squared plus y squared ni yang dululah equal to 3 ke. Okay, ini function circle. Tapi ini adalah single, kita consider dia sebagai single variable di mana y kita adalah equal to fx. Okay, function yang macam ni yang kita tak boleh nak dapatkan sebab kalau kita pisahkan, kita dapatkan y dia, kita akan dapat plus minus lah. Plus minus 3 tolak x squared lah. Jadi ni dah tak ada function lah sebab dah ada 2 dekat sini. Jadi function yang sebegini, okay, di mana y-nya kita tak boleh nak dapatkan dalam satu y sama dengan fx ni kita panggil sebagai implicit function. Untuk multivariable function juga ada implicit functionnya. Ya, contoh yang diberi, contohnya macam ni lah. Ini saya kalau check punya slide tu, saya ada ubah sikit dekat dia punya ni lah function code. Sebab ini adalah implicit function bagi multivariable function ya. So of course lah dia akan bercampur x, y dengan z kat sini lah. Okay, contoh macam yang dekat sini fxy tolak ni. So kalau kita nak dapatkan z equal to fxy tu agak mustahil lah sebab dekat sini, okay sini mungkin okay lah tapi pada cos ni dia dah tak boleh. Bila nak combine dengan semua ni pun susah Okay, yang kedua, yang kedua adalah function eksponen x kuasa 2 yz plus 1. Samalah dengan yang case yang macam ni.
Okey, yang ketiga adalah function ni lah. 10Z. Kalau untuk ini adalah untuk 2 variables. Kalau untuk 3 variables pun boleh juga. So, cuma kita kena combine W, cuma dalam yang untuk yang 3 variables tu kita jarang buat lah. Okay, kita consider function of 2 variables. Okay, bagaimana kita nak evaluate implicit differentiation bagi function of 2 variables? Salah hijau ni. Okay, sekiranya diberi implicit function, yang mana-mana implicit function lah, dan kita akan let fx, y, z equal to 0. Ini saya guna formula macam mana nak dapatkan implicit differentiation. Formula ni maksudnya kalau kita nak dapatkan del z over del x, atau kita boleh tulis sebagai zx, atau boleh juga tulis sebagai f kecil yang biasa kita tulis f kecil x tu, kita akan buat dia sebab f ni kita dah define sebagai fx, y, z full equal to 0 must be equal to 0. So yang ni formula dia adalah negatif fx over fz. Okay, f ni adalah f yang kita dah ubah tadilah kepada sama dengan kosong. Dan juga del z over del y atau zy ni adalah sama dengan negatif fy, f yang kita dah dapatkan tadi, per dengan fz. So kita akan dapat dia punya jawapan untuk implicit differentiation. Okay. Ini cara function, cara guna formula lah, di mana cara biasa yang kita buat adalah cara nanti saya tunjuk dua-dua cara lah. Cara biasa yang kita buat adalah kita akan differentiate kiri. Okay, kalau katalah kita nak dapatkan katalah kita ada function ni lah, contoh fxy tolak cos xyz ni sama dengan xz. Kalau kita nak dapatkan maksudnya nak differentiate pada x, kita del per del x kan kiri, okey, dan juga del per del x kan belah kanan. Ini pun boleh jugalah, cuma saya jarang pakai yang ni lah, saya pakai yang ni. Even kalau single variable pun, kalau saya ajar yang calculus biasa tu, sebab saya pun ajar calculus juga. Jadi kalau saya ajar calculus tu memang saya akan bagi dua alternatif lah. Satu, awak differentiate kiri kanan lah. Yang kedua, differentiate kiri kanan ni senang je, tapi satu yang awak kena perhatikan bila nak differentiate variable, differentiate function macam kat sini, nak differentiate z tu. Z sebab z equal to fxy. So kena differentiate secara implicit lah. Cuma kalau guna formula kita tak perlu fikir yang nak implicit differentiation tu lah, pakai masuk formula. Okay, so untuk single variable pun boleh, untuk 3 variables pun boleh juga, cuma extend dia punya formula sahaja. Okay, so kita lihat contoh Okay, implicit differentiation memang saya tak bagi banyak example lah. Sebab apa? Tak perlu pun. Okay, jadi kita repeat differentiation yang sama je. Okay, so contohnya macam ni. Okay, saya guna cara yang pertama dulu, di mana kita akan dapatkan dia punya kita akan guna formula. So kalau nak guna formula function ni tak boleh macam ni. Function ni kena dia mesti sama dengan kosong mesti sama dengan kosong lah. Jadi kita kena ubah function ni pada sama dengan kosong, bawa kiri ataupun bawa kanan, mana-mana satu saja sama je lah. Jadi katalah saya ambil, kita bawa ke kiri lah, x kuasa 2 yz square tolak 1 tolak 5 y kuasa 2 sama dengan kosong. Okay, bawa je test alih dia punya tu dia. Okay, ini adalah sama dengan f besar tadi, fxy z. Okay, so di mana f ni ada tiga variable ni lah, x, y dan juga z. Okay, sekarang kalau kita nak dapatkan zx, jangan confuse, zx juga sebab z sama dengan fxy. Okay,
So kita boleh tulis juga sebagai ZX. Boleh tulis juga sebagai FX. Mana-mana saja sama je lah. Kalau kat sini saya guna, dia tanya ZX, so kita buat ZX lah. So ZX equal to negatif formula ya. FX bahagi dengan FZ. Okay, di mana FX ni adalah function F ni differentiate pada X. So senang saja dekat sini kalau kita differentiate pada X, nanti yang sebelum ni lah. Kita kalau untuk partial derivative, so kalau nak differentiate X yang lain kita anggap sebagai constant. So differentiate X yang sini kita dapat negatif 2X Y Z square lah. So yang lain adalah kosong sebab apa tak ada X. Bahagi dengan FZ. So differentiate function ni pada Z. So yang kita ada Z dekat sini lah. So ni kita ada 2 X square Y Z. Okay. So negatif ni memang sentiasa ada di depan ni. So jangan tinggal lah. So kalau nak masukkan nanti bila ada tambah tolak nak masukkan ke dalam ke, hati-hati. Kalau rasa takut silap ke, letak bracket Okay. So yang ni kita sebab ni senang je, so kita boleh apa nama dia, simplify. So tolak ni okay. So yang tinggal dekat sini adalah negatif, atas ni kita ada Z per dengan X. Okay, dapat dia punya implicit differentiation. Cara yang kedua, itu nanti kejap lagi saya explain cara yang kedua lah. Kita cari Z. Doktor, Ya. ada orang nak masuk. Oh, ada yang nak masuk. Ada lagi ke? Ada lagi? Tak ada lah. Okey. Dah kan yang tadi kan? Yang kata nak masuk tu kan? Dah doktor. Okey. So sekarang kita cari ZY. So ZY sama dengan, bila kita guna formula negatif FY over FZ. Okey. So ini adalah sama dengan yang negatif. So negatif Fy, differentiate ni atas ni pada Y lah. So differentiate atas ni pada Y adalah X squared Z squared. Okay, tolak 10 Y bagi dengan FZ tadi kita dah cari ke atas ni. So ambil salin ni lah 2 X squared Y Z. Okay, yang ni kalau nak simplify, awak kena separate dua ni Kalau nak simplify lah, kalau tak nak tinggalkan saja macam ni. So ni pun dah okey. Kalau nak simplify kena separate ni. Hati-hati ni tanda negatif dekat luar ni. Okay, kalau nak darab negatif sama ada nak darab dengan atas ataupun darab dengan bawah. So negatif ni tolong hati-hati. Dan kalau letak jauh sikit. Sebab sometimes kita tertukar dengan sini negatif dah lain dia punya tanda Okay. Awak separate sendirilah kalau nak simplify. Kena nisbatnya ada tanda tolak dekat atas. Okay, itu kalau kita guna formula. Kalau tidak menggunakan formula, maksudnya kita guna cara differentiate kiri, differentiate kanan lah. So katalah ambil yang asal saja, X kuasa 2, Y, Z kuasa 2 lah. So alternatif dia X squared Y, Z squared equal to 1 tambah 5Y square. 1 tambah 5Y square. Okay, kalau kita nak dapatkan, nak differentiate, nak dapatkan ZX Okay, so maksudnya kita kena differentiate pada X lah, kiri dan juga kanan. So del over del X, kiri. Okay, del over del X, kanan. Okay,
Satu yang kita kena tahu samalah dengan single variable. Kalau kita guna cara ni untuk dapatkan implicit differentiation, kita kena tahu function. Macam kalau macam yang single variable, kita kena tahu y equal to fx. Kalau yang two variables, kita kena tahu yang kat sini z equal to fxy. Okay. Jadi z ni, dalam z ni juga ada function of x. Maksud saya kenapa kita pentingkan benda ni sebab apa? Bila kita nak differentiate pada x, kita kena tahu yang z ni adalah function x juga. Bila function x, maksud kat sini kita ada x dengan z ni. Jadi ini dah kira darab x dengan z ni. Dia darab sebab apa? Sebabnya z ni function of x dan juga y lah. Tu macam tu That's why kalau yang untuk implicit differentiation, hati-hati dekat sini. Maksudnya dekat sini awak tak boleh simply lah kalau awak tengok differentiate x, awak tak boleh differentiate x saja. Tak boleh. Sebab apa? Z ni function of x dan juga y lah. Dalam case ni dia function x juga. Jadi bila macam ni kita kena guna product rule Okay. Nak guna product rule, saya tunjuk dekat sini lah. So you, kita ambil lah sama ada, ambil lah dua-dua ni kat, nanti tertinggal pula y ni. Kalau tak nak confuse, y keluarkan, buat x dengan z saja. Mana-mana saja saya ambil dua-dua je lah. X kuasa 2 y, sebab y ni tak ada apa-apa ni, y kita boleh anggap constant ni. Z tak boleh sebab z adalah function. Okay, v adalah z square. Okay. Sekarang kita nak dapatkan value over del x differentiate ni pada x sebab y ni variable lain. So kita anggap dia sebagai 2xy sajalah. So differentiate x macam biasa je. V ni del v over del x. V ni masalahnya z kita ni adalah function of x dan juga y. Bila kita nak differentiate x, kita differentiate, cara saya differentiate implicit senang je. Dia variable lain, dia ada daripada chain rule. Di mana kita differentiate dulu yang ni, so 2z. Dan kita kena darabkan dengan dia punya differentiation lah, del z over del x. Okay, macam tu saja. Sama macam kalau awak buat, kita ada y kuasa 2 contoh kat sini. Kita ada u, ini yang single single variable. So biasa kita ada katalah kita ada v sama dengan eksponen y. Okay, eksponen 2y. Okay, macam mana kita differentiate sebab y ni adalah function of x. Differentiate ni kita akan buat dv over dx. Okay, so ini adalah sama dengan differentiate yang ni dulu. So kita dapat 2 eksponen 2y dan kita kena darabkan dengan dy over dx. Okay, ini case untuk single variable, kita apply untuk two variables. Maksudnya z adalah function of x dan juga y. So macam ni Kemudian substitute dalam ni, di mana untuk dapatkan yang ni kita pakai ni lah u. Katalah ni saya pakai u prime, sebenarnya tak boleh pakai u prime ni. Sebab apa? Dia bukan single variable, tapi tak apalah. Kita pakai u prime v plus u v prime dekat sini. So u prime kita adalah 2xy. So ini kita dapat 2xy. V adalah z square. Plus u v prime, so x square y. So darab dengan 2z dekat sini. So 2 saya letak sini, z letak sini. Del z over del x. So ini adalah sama dengan ini bila kita differentiate ni tak ada z tak ada z, tak ada x. So differentiate ni sedikit differentiate constant saja, dia adalah sama dengan kosong. So kalau saya dapatkan ni, saya dapat 2x squared yz del z over del x equal to negative 2xy z squared. So del z over del x equal negatif 2xy z squared bahagi dengan semua ni lah
2x² yz. Okay, so kita potong. Apa benda yang tinggal? Ni ada x². Okay, kat sini. So ni tinggal adalah negatif z per x. Okay. Sama dengan yang atas. Okay, macam tu. Ini kalau guna cara yang biasa guna untuk single variable. Cara yang ni ada yang memang ada yang suka cara ni lah, sebab apa, dia dah biasa dengan yang untuk ni. Cuma hati-hati macam yang saya kata tu tadi, sebab z adalah function of x dan juga y, so berhati-hati dekat sini. Boleh try untuk zx Kalau nak tahu, ini pun formula ni juga boleh kita guna untuk single variable. So kalau kita tak perlu confuse dengan function yang satu lagi tu lah, nak guna implicit. Okay, so zy boleh try guna cara yang sama lah, di mana awak perlu differentiate y kiri, x kuasa 2 y z square, dan differentiate y kanan. 1 tambah 5 y square. Dalam kes ni y dengan z ni darab So kat sini pun kena guna product rule. Okay, awak buat sendirilah. Jawapan dia mesti dapat sama dengan jawapan yang atas. Kita tengok example yang B. Doktor, Ya. Ada orang nak masuk. Dah masuk belum? Dah. Ada lagi tak? Dah. Okay. Method mula dia memang okeynya boleh guna lah untuk implicit differentiation yang single variable punya. Method mana? Yang memula tadi. Yang mula-mula? Boleh guna lah untuk implicit biasa. Implicit Boleh? yang calculus dulu. Boleh. Kalau method biasa tu sebab awak function tu formula dia bukan fz tau. Formula dia untuk dapatkan, nanti kan kita nak dapatkan dy over dx kan? Kan? Formula biasa tu formula dia adalah negatif fx bahagi dengan fy. Ni formula biasa, ada satu formula je lah, sebabnya kita nak dapatkan dy over dx. Ya, boleh try lah. Okay, thank you. Untuk single function. Tu kan awak tanya tu kan? Betul. Kalau ni formula untuk single, negatif fx. F tu adalah semua function. F2 equal to 0. Cuma biasa kita tak ajar yang ni masa kalkulus lah. Yang awak belajar kalkulus dekat mana? Kat sini ke dekat matrik? Kalau matrik memang biasa belajar kan, tapi kat sini repeat semula tak? Kat UTHM. Sebab tak tahu, kalau yang FTK dia repeat semula. Repeat semula yang ni. Jadi kalau dululah saya ajar, saya dah lama tak ajar kalkulus lah. Sebab saya duk ajar ni ODE dengan multivariable ni. So cuma yang ni kalau single tu ni je lah formula dia. Negatif fx bagi dengan fy. Satu je. Kalau 3 variables biasa kita tak guna ya. Kalau ni dia senang je. So kalau yang cuma f ni nanti kena buat f equal to 0 lah, sama lah. Kalau yang 3 variables f equal to 0 juga. Cuma f awak sekarang adalah f, x, y, z, w. Sebab tu kita jangan guna sebab dia ada 4 variable dekat sini. So kita dapat satu-satu lah del z over del x.
X. Okay, dah sama dengan dah Z. Dah W over del X adalah sama dengan negatif Fx bahagi dengan Fw. Okay, samalah. Sampai 3 lah, del W over del Y sama dengan negatif Fy bahagi dengan Fw. Kita boleh sentiasa check dengan cara yang tadilah. Kalau kita tak yakin dengan formula ni, boleh sentiasa check dengan cara yang ni. Okay, itu implicit differentiation. Okay, kita pergi pada contoh yang B ni. Yang ni saya tunjuk laju sikit lah. Sebab ini saya dah tunjuk dia punya formula dia tadi. So yang ni sama dah, dia dah equal to 0. So ini dah automatic dia sebagai F lah. F ada berapa variable dekat sini? So X, Y dan juga Z. So bila macam ni saya guna cara formula lah. Saya masuk ke guna formula je sebab saya takut saya terlupa nak buat. Macam dekat sini X, Y, Z ni kena pakai V. Kemudian kena pandai dekat sini sebab ada cos kat sini. So Z, okay, ZX sama dengan negatif Fx bahagi dengan Fz. So ini adalah sama dengan differentiate ni pada X. Okay, differentiate ni pada X ni tak ada X. So tak perlu differentiate lah sebab dia kosong. Dia constant ya. So dekat sini dia ada X. Dia ada X tapi masalahnya dia dalam cos lah. So macam yang saya bagi tahu itu cos ni kita differentiate cos macam biasa. So cos differentiate jadi negatif sin lah. So negatif sin XYZ lah. Kita tak boleh pisahkan dia punya angle ni ya. Tak boleh bawa keluar ke apa ke. Kalau nak pecahkan ni kena guna identity. So dah differentiate jadi sin, kita kena darab dengan hasil differentiate dalam ni pada apalah. So pada X, so differentiate X, Y, Z pada X kita dapat YZ. Saya letak dekat depan lah. Tolak 3, so kosong. So bahagi dengan FZ, differentiate ni pada Z. So ni ada Z, so ini kita dapat negatif 1 per Z square lah. Boleh try ni, ni adalah Z negatif 1. So negatif 1 per Z square. So sama konsep dengan yang tadi, campur dengan differentiate cos adalah negatif sin X, Y, Z. Kemudian darab dengan differentiation dalam ni pada X. Pada Z lah, tengok kita pada apa. Macam ni tadi pada X, X dapat YZ. Sekarang ini pada Z dapat XY. So jangan tinggal macam ni dengan tergabur dia punya negatif positif ni. Jadi kita ni lah. So negatif dekat sini. Ini negatif ni saya dah letak dekat sini tadi kan. Ni negatif yang atas ni. Pastikan negatif yang atas ni tak lari ke mana-mana lah. So ni saya dah letak dekat sini. So ni ada negatif. So negatif positif lah. So ini saya dapat YZ. Sin XYZ. Bahagi dengan negatif 1 over Z square. So ni tolak lah, tolak. XY sin XY. So biarkan macam ni. Okay, macam tu, senang je. Dan satu lagi kita dapatkan ZY. Cuba awak dapatkan ZY, bagi saya je punya jawapan. Buat kat sini lah. ZY sama dengan negatif FY bagi dengan FZ. Yang senangnya sebab apa? FZ kita dah cari sekali tadi. So tak perlu cari lain dah lah. So ni kita dah dapat negatif 1 over. Pastikan FZ tu awak dapat betul lah. Tolak XY sin XYZ. Atas ni berapa? Atas ni differentiate pada Y dapat apa? XZ negatif sin XYZ. Z ada negatif kat sini? Tak ada dah kan? Dia dah jadi positif kan? So Z sin XYZ. XYZ. Okay? Macam tu. Okay, tu je. Itu sahaja implicit differentiation. Boleh faham? Ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa nak tanya? Tak ada? Kalau tak ada, saya nak masuk kepada chain rule. Chain rule pun senang je.
Okay, chain rule ni adalah basic kepada banyak benda lah. Utamanya bila kita ada problem yang melibatkan rate of change. So bila rate of change ni kalau setakat yang single variable tu tak apalah, dia biasa kita just buat chain rule biasa je lah. Tapi kalau melibatkan banyak variable, so itu yang kita perlukan chain rule untuk several variable. Banyak variable contoh macam kalau nak cari, paling senang kita nak ingat lah, nak cari volume sphere ke, kita ada kadar perubahan, kadar rate of change bagi katalah kita punya radius sphere tu berubah pada kadar tertentu. Radius dia punya apa bukan sphere apa cone lah cone dia ada dua variable R dan juga H. Dia punya kadar radius dia berubah pada kadar tertentu. Height dia punya H dia berubah pada kadar tertentu lah. Height dia punya height untuk apa tu nama dia? Cone tu. Jadi bila melibatkan dua variable macam tu R dan juga H, okey. Kita boleh guna chain rule untuk kalau macam R dengan H dia two variables lah. Kalau dia ada satu variable lain lagi, dia melibatkan three variables. Okay. Kalau yang masa belajar chain rule untuk rate of change untuk single variable tu, biasa kita akan jadikan satu saja yang berubah. Variable yang berubah. Yang lain tu kita tetapkan. Dia macam tu je. Jadi ini kalau kita ada two variable ataupun three variables untuk ni lah, benda-benda macam tu lah. Okay, kita lihat formula dulu. Yang penting formula je. Okay, kalau katalah kita ada Z equal to fxy, function of x dan juga y. Dan x ni pula, dah lah Z sama fxy dah ada dua variable. X ni pula dia ada function of t. Y juga adalah function of t. Okay, maka kalau kita nak cari Z ni, dz over dt, dia kenapa dia jadi Z t ni, sebab apa Z kita ni kita consider sebagai ni lah, sebab x dt, y ht, Z juga adalah apa-apa t lah, function of t. So dz over dt dia satu dia, sama dengan del z over del x. Pada sini, darab dengan dx over dt. Perhatikan dia d sebab apa, x ni satu variable saja iaitu t. Del z over del y. Plus, sebab dia sekarang Z ni ada dua variable X dan Y. So kita kena tambah dua ni. Plus del Z over del Y. Darab dengan dy over dt. Ini adalah chain rule untuk two variables. Kalau three variable pun konsep yang sama. Okay. Macam ni. Maka kita ada samalah formula dia. Tambah satu lagi je, iaitu del W over del Z times del Z, dz over dt. Ini kalau function x, y dan juga z kita satu sahaja, iaitu t. Tapi ada juga case di mana x, y dan juga z ni dia ada dua variable pula. Contoh x, y dan juga z ni function of r dan juga theta. So dah ada dua variable, so macam mana kita nak dapatkan formula? Jadi saya akan tunjuk, sebab kita tak boleh nak tunjuk dalam slide ni semualah. Ni dia punya konsep dia yang awak kena tahu. Di mana kalau two variables, kena tambahkan kedua-dua variable dia. Three variables kena tambah 3 lah. Tapi formula dia boleh berubah mengikut keadaan. Okay. Perubahan formula tu saya tunjuk macam mana dapat guna tree. Okay, senang je. Kita lihat example dia. Okey, contoh macam dekat sini. Ini direct daripada formula tadi, di mana kita ada z equal to x exponent xy, x function of t, y function of t. So kita dapatkan dz over dt lah. Dz over dt tadi
Ini sama dengan dz del z over del z over del x. Okey, darab dengan dx over dt tambah del z over del y darab dengan dy over dt. Perhatikan bila saya guna del, bila saya guna d, del bila dia ada dua variables, d bila kita ada macam x ni t saja. Okey, pakai d. Kalau tak ingat juga pakai lah semua d pun lantak lah. Okay, so del z over del x dx over dt. So macam mana dapat? Differentiate saja. Differentiatekan z ni pada x, differentiatekan x ni pada t, y pada z pada y dan pada y pada t lah. Okay, pertama sekali kita differentiate del z over del x. Saya memang tak buat one by one lah, del z over del x dx over dt. Awak boleh buat sesuatu dekat sini kalau awak takut confuse ya. Tapi saya memang terus masukkan dalam formula. Cuma kita kena lihatlah kalau macam ni, del z over del apa benda ni. Macam ni nak differentiate x ni kena pakai apa ni? Ni darab ni. So kita kena guna product rule. X dengan eksponen xy. Okay. Saya tulis dekat sini. Untuk x, eksponen xy ni dekat sini. Untuk x saja Sebab apa dia ada x dekat sini. So dia darab. So kena pakai product rule lah. So ini u sama dengan x. V sama dengan eksponen xy. So u prime sama dengan 1, v prime sama dengan differentiate ni pada x. So macam yang saya kata tadi, kalau eksponen ke ln ke sin cos apa benda semua differentiate dulu. Macam biasa. Differentiate eksponen lah xy. Lepas tu kena darab dengan differentiate atas ni, power dia pada x. So differentiate atas ni, power dia pada x adalah y. So kita dapat yang ni. Masuk dalam formula yang ni lah, u prime v plus u v prime lah, ataupun baliklah macam mana sama je formula dia akan terbalik. So yang ni kita akan dapat ni del z over del x dekat sini. Okay, so saya akan dapat dekat sini eksponen xy plus uv prime. So xy eksponen xy. Okay. Darab dengan dx over dt, iaitu x ni awak differentiate pada t, darab dengan 2t. Tambah dengan del z over del y. So kalau perhatikan contoh saya yang awal-awal masih tak bagi contoh yang canggih sangat lah. Kita bagi contoh biasa-biasa sahaja supaya awak kena fahamkan dulu macam mana dia punya formula dia. Kemudian yang untuk differentiation yang susah-susah tu awak memang kena faham yang differentiation yang calculus yang biasa tu Okay, kalau saya campur yang susah dengan yang senang dalam masa saya ajar ni, memang kita akan nampak jadi benda tu susah lah, jadi complicated. So yang ni saya sambung del z over del y. So differentiate z pada y tak ada masalah, tak perlu pakai uv sebab apa? Depan ni x, y ni dia single sahaja dekat sini. So differentiate y ni je lah. So differentiate y, kita akan dapat dekat sini adalah differentiate y macam saya katakan tadi ada x ni So eksponen xy. Differentiate ni pada y dia jadi x. Kat sini x dapat x, so dapat x square lah. Darab dengan dy over dt adalah 1. Okay. So ni kita dah dapat dia punya final answer. Dah dapat dia punya answer lah. Untuk chain rule yang dekat sini. Cuma untuk yang final answer dia, awak tak boleh tinggal macam ni tau. Sebab apa? Z ni kita kena dapatkan dalam function of t. So yang ni maksudnya gantikan x dengan y ni t lah. Dalam bentuk t. So x darab y, x adalah t squared, y adalah t. So x darab y adalah t kuasa 3 lah. So eksponen t kuasa 3 tambah x tadi adalah t squared. Xy t kuasa 3, eksponen t kuasa 3 darab dengan 2t. 2 letak kat sini, t dekat sini. Okay. Tambah yang 1 dekat sini.
So X kuasa 2, T kuasa 4 lah. Eksponen T kuasa 3. Tak nak simplify, tinggal ada macam ni pun tak apa, asalkan semua ganti sebagai T. Okay, ini adalah menggunakan chain rule. Bila kita minta guna chain rule, awak kena pakai chain rule lah, sebab bila kita tak minta guna chain rule, katalah tak ada soalan tu tak menyatakan guna chain rule ke apa, actually awak boleh guna satu lagi cara biasa, iaitu kita ada Z sama dengan X eksponen XY. So kita ada X sama dengan T kuasa 2. So masuk je lah. T kuasa 2 eksponen XY lah T kuasa 3. So boleh dapat dz over dt juga. Tapi kalau kita minta guna chain rule, kena pakai cara ini. Okay. Boleh faham ya? So jangan simply terus ganti dan differentiate. Kadang-kadang yang ni dia jadi lagi senang. Ada kala kenapa kita perlukan chain rule, sebab direct punya differentiation ni dia akan jadi lagi susah. Okay. Okay. Kita pergi pada yang B. B ni senang je. Okay. U sin V, P sin U. B ni senang tapi senang juga. C ni nampak senang tapi dia panjang. Tak juga kot. Tak apalah, kita buat je lah dulu. Okay, yang ni saya nak tunjuk macam mana baru 9.51. Yang ni saya nak tunjuk macam mana kalau kita ada macam ni X, Y dan juga Z. Kita X, Y dan juga Z ni dia bukan satu variable, dia ada dua variable. So di mana X row dengan phi, Y row dengan theta, Z row dengan phi. Okay, yang ni kalau dah tahu dia senang je lah sebenarnya. Tapi kena tengok dia punya ni lah. Dan W adalah X, Y dan juga Z. Okay. So kita kena dapatkan ketiga-tiganya lah. Del W over del rho, del W over del theta, del W over del phi. So macam mana kita nak dapatkan ni? Saya biasa guna tree diagram, di mana so katalah kita ada Z buat dah. W. Kita ada W dekat sini. Okay, W ni kita ada berapa variable? Dia ada 3 lah. X, Y dan juga Z. Okay. X ada berapa variable? X ada 2. Iaitu row dan juga phi. Y ada 2. Row dan juga theta. Z ada 2. Row dan juga phi. Okay. So sekarang ni kalau kita nak dapatkan del W over del, apa kaitan dengan yang mana? Del W over del rho ni, pertama sekali kalau kita nak dapatkan del W over del rho adalah sama dengan, kita lihat W ni ada berapa variable? W ada 3. Okay, so 3 lah. So del W over X, Y dan juga Z. So del X darab dengan tambah del W over del Y darab dengan apa? Tambah del W over del Z darab dengan apa? Okay, macam tu je. So kita tengok dekat sini, sebab kita nak dia adalah row sekarang. So kalau yang row ni, yang bawa kepada row ni ada 3 lah. So yang ni 1 ni row yang pertama 1. So X 1. Y 1. Z pada row lah 1. So ada 3 untuk yang ni. Jadi darab dengan apa? Darab dengan del X over
X ni pada apa? X pada row. Darab dengan del Y. Y pada apa? Y pada row. Del W, del Z. Del Z apa? Del row. Okay. Sebab apa? Tiga-tiga ada row. Macam tu je. Ini baru formula So tulis je formula ni. Dah. Tu formula dia dah. Belum kira lagi lah. Kita tinggalkan tu. Lagi kita kira. So formula yang kedua. Del W over del apa benda? Del theta. So kita chart dululah formula dia. W ada 3 tadi kan. Del W over del X. Darab apa tak tahu. So del W over del Y. Del W over del darab apalah. So ini kalau buat tiga-tiga ni pun okey. Tapi kita check dulu Check yang kedua pula. So apa benda? Theta. So theta. So kalau kita perhatikan pada X tak ada theta. X tak ada theta. So tak ada theta kat sini. W ada theta. So yang kedua lah. Z juga tak ada theta. So Z tak ada yang kedua ni. Yang ada hanyalah Y saja. Jadi untuk Z dengan X ni tak tulis pun tak apa. Tapi dekat sini sebab X ni tak ada, dia kosong. Z juga tak ada, dia kosong. So dia ada hanya W ni. So ini adalah del W over del theta. Okay. Sekali formula untuk ni del W over del V. Kan? Sama dengan ke terbalik saya ni. Itulah. Del W over del V. Sama juga 3. Del W over del X. Plus del W over del Y. Apa 3 variable tadi. So del W over del Z. Okay, so yang ni apa benda? X, Y, Z nombor 3 3. So pun ada. So ni 3. So yang ni tak ada yang kedua. So ni yang ketiga. So yang Y ni tak ada. Yang lain ada. X dengan ni ada. So Y kita adalah kosong. So ini adalah del X over del V. Del Y over del. Okay, itu saja. Cara dia lah kalau kita nak dapatkan formula lah. So biasanya kalau kita dah tahu ni tak ada, kita memang tak tulis lah sebab dia sama dengan kosong saja. So kita jimat, tak perlu cari, tak perlu tulis ketiga-tiga ni lah. Dan case ni sebab saya nak tunjuk. So ini sebab tu yang tree diagram ni penting juga sebab apa kita nak tengok. Kalau untuk X macam kat sini kita dah tahu X ni hanya ada row dengan V, theta tak ada. So theta tak masuk dalam formula lah. Macam tu je. Okay, lepas tu barulah kita kira. Saya kira dalam macam tadi del W over del X. So differentiate W ni pada X, kita dapat 8X. Del X over del row. So X over ni simple punya differentiation lah. Differentiate X pada row, kita dapat sin V plus del W over del Y, kita dapat 8Y. Del Y over del row, kita dapat sin theta. Plus del W over del Z, kita dapat row 8Z. Kita dapat cos V. Okay, macam tadi saya kata substitute X, Y dan juga Z. So kalau kita substitute X ni, X adalah row sin V. So row sin V darab dengan sin V, kita dapat 8 row sin squared V plus 8Y. Y adalah row sin theta. So kita dapat 8 row sin squared theta. Okay, plus 8 row cos squared V. Okay, ini boleh tinggal dekat sini, tak ada masalah. Tapi kalau dekat sini kita boleh simplify sebenarnya, iaitu kita akan dapat 8 row darab dengan sin squared V plus cos squared V. Ni dengan ni satu lagi plus sin squared theta. So ini adalah 1.
So ini kita dapat 8 rho darab 1 plus sin square theta lah. Tinggal kat sini pun boleh juga. Atau satu lagi 8 rho 1 tak ada. Itu je. Okey, itu saja. Samalah dengan yang lain-lain ni pun. Cuba awak buat, dapatkan del W over del theta ni dapat berapa? Buatlah 5 minit. 10-5 minit. Sementara tu ada apa-apa nak tanya ke? Ada siapa-siapa lagi nak masuk ke? Ada apa nak tanya? Tak ada. Cuba buat. Seorang bagi jawapan. Dapat apa ni? 5 minit 10-5 minit saya tanya semula. Doktor. Ya. Itu bukan del Y over del theta kan? Oh, del Y over del theta. Betul-betul. Yang lain betul tak? Tengok ni del X ni. Ni del Y. Main tulis je. Ni del Z. Okay. Buat dua-dua del W over del theta dengan del W over del V. Del W over del theta ada yang dah dapat jawapan dia berapa? Bagi answer je.
Dah. Mana A? Dah belum? Ni dapat apa ni? Dah 10-5 minit dah. Ni dapat apa ni? Mana jawapan saya? Dapat apa? Dapat apa? Bagi yang dah di simplify. Dapat apa ni? Awak ni senyap je. Dapat apa ni? Del W over del theta. Dapat apa? Mana pergi yang lain ni? Beraya lah. 8Y cos theta ke? Apa dia? 8Y cos theta ke? 8Y cos Cos theta. theta tapi Y ni kena gantikan sebagai theta jugalah dalam bentuk theta. So kalau kita substitute dapat apa ni? Dapat 8Y cos theta ke? dy over d theta adalah rho tertinggal, rho cos theta. Sebab sin tu dia dah differentiate kan. So dapat dengan rho lah, dapat dengan rho rho cos theta. So yang ni Y kena substitute juga sebagai Y rho sin theta tu. So kita akan dapat kat sini 8 rho squared sin theta cos theta So ini final answer. Okay, yang ni akhir sekali ni dapat apa?
Dapat apa? Orang kena dapatkan lah ni. Dapat apa ni? Setelah disimplify. Senang je ni. Ramai-ramai ni lah. Saya panggil seorang. Mana pergi ni? Azharuddin. Azharuddin Mat Saad. Berapa jawapannya? Ya Puan. Apa dia punya answer? Del W over del X berapa? Differentiate W over del X. 8x. 8X. Del X over del phi? Rho cos phi. Rho Cos phi. cos phi. Mesti substitute kan doktor? Lepas tu kena substitute. Ni kosong-kosong lah. So tambah del W over del Z. Dan Z. Saya tak nampak siapa yang menjawab. Siti Nur Khalidah. 8Z rho Negatif negatif. sin phi. Negatif sebab dia kita differentiate cos kita sin phi. Dan bila substitute dapat apa ni? 8 8 rho sin phi. Phi cos rho cos rho. rho square lah. Rho square. X adalah Sin theta. Sin phi. sin phi cos phi. Ini 8 rho square. Z adalah cos phi sin. Sin phi. So ini tolak ni adalah sama dengan 0. Okay. Macam tu. Okay. Last kali adalah yang C ni. Yang C ni saya tak nak buat lah. Saya nak awak buat sendirilah. Saya bagi jawapan dia. Jawapan dia panjang sikit sebab apa? Awak ada UV kat situ. So yang ni del Z over del U sama dengan V sin U plus V squared sin squared U sin V plus U sin V plus 2UV sin V sin U darab dengan V cos U. Ini saya tak simplify betul-betul ni. So ini del Z over del U. Tak simplify betul-betul maksudnya saya just substitute saja. So yang ni kemudian kita ada del Z over del V. So ini adalah sama dengan V sin U plus V squared sin squared U cos V plus U sin V sebab ni sama plus 2UV sin V sin U sin U. Okay, macam tu.
Okey, untuk kita dah habis untuk yang partial derivative yang biasa sahaja. Maksudnya yang dia punya konsep asas lah. Di mana yang tadi saya bagi tahu tadi lah, kita differentiate biasa, dan differentiate implicit, kemudian mana yang melibatkan chain rule kita dah try buat. Jadi lepas ni sebab saya tengok ada masa sikit, saya nak masuk at least satu saja untuk application, iaitu tangent plane ni lah. Okay, boleh saya masuk satu je. So dia senang je, application dia senang saja. Sebab saya dah tengok tadi dia punya ni just formula je. So kalau kita ada ni macam mana kita ada function, biasa kita dah tengok function yang sebelum ni. So macam mana kita nak dapatkan dia punya tangent plane lah. Kalau tangent plane ni dia kalau yang single variable kita ada tangent line, garis tangent pada point tertentu lah. Kemudian macam mana nak dapatkan slope bagi pada surface tu. Okay, kalau single variable slope dia punya dibuat body x lah. Tapi ni kalau surface ni kita ada pada point tertentu tu, macam mana nak cari slope pada point tu lah. Ni soalan yang D ni adalah soalan awak punya test kot 10. Final exam kot, tak ingat lah. So untuk kemudian kita ada rate of change. So rate of change ni macam yang saya explain tadi lah, dia melibatkan satu problem dan awak kena tentukan sendirilah formulanya apa benda tu. Dan kita ada small increment dan juga approximation. Okay, ni pun ada soalan. Saya just masukkan, dia banyak application dia. Kalau awak ada modul tu dia ada banyak lagi, ada yang saya tak explain pun. Maksudnya kalau macam yang extremum point tu, local extremum, local minimum tu saya tak masukkan lah itu. Saya just masuk apa yang ada dalam, yang apa yang penting lah, apa yang dan contoh-contoh apa yang ada dalam test awak yang sebelum ni lah, test dan juga final exam dulu Macam ni dia ada ni, ada dalam test code final lah, tengok mana-mana satu je lah. Okay, macam tu. Jadi untuk hari ni saya explain tangent plane dulu. So tangent plane tak ada apa yang nak boleh diperkatakan sangat lah. Tangent plane tu apa nanti saya explain sekejap lagi. Ni tangent plane. Ya boleh saya masuk application untuk partial derivative, ada beberapa application. Pertama adalah tangent plane di mana katalah kita ada surface z equal to fxy. So kita boleh dapatkan tangent plane pada point P ni. So tangent plane ni maksudnya satah tangent lah pada permukaan dia. So tangent plane ni menggunakan formula ini. Tangent plane to the surface z equal to fxy pada point x0, ni point P ni adalah x0, y0, z0 is given by formula ni z equal to z0 kalau untuk two variables. Kalau untuk three variables, so pada surface W lah, tapi W ni kita nak sketch different surface, so payahlah cuma W tu. Kenapa ada juga three variable? Sebab sometimes kita walaupun kita tak guna dia punya ni, tapi ada application yang dia punya function dia melibatkan 3 variable. So bila melibatkan 3 variable, walaupun kita tak dapat nak sketch dia punya ni, tapi kita still boleh carilah benda-benda yang melibatkan formula ni lah. So kalau untuk surface W ni adalah diberi oleh formula ini. So betulkan sikit dalam slide awak tu, saya tambah yang ni sebab kalau tak saya letak O saja, tapi sebenarnya O for the surface W fxy, W equal to fxyz is given by formula ini. Okay. Okay, itu sahaja kalau untuk tangent plane. Formula sahaja di mana nak dapatkan plane ni, okay, yang melalui point ni pada surface ni adalah menggunakan formula ini. Dia sebenarnya sama dengan formula tangent line. So tangent line melibatkan curve lah, contoh. Kalau yang single variable tu, single variable, kita ada, katalah kita ada curve yang ni. So kita nak cari tangent line pada point ni lah, point AB ni. Okay, tangent line maksudnya garis tangent yang melalui point ni. Satu garis lurus yang melalui point ini. So tangent line dia, tangent line ni dia sentuh point yang ni. Dia ada tangent line, dia ada
secant line garis yang melalui kedua-dua ni lah dia sentuh dua ni. Tangent line dia sentuh satu sahaja pada yang ni lah. Ni XY. Sama je konsep dia. Cuma sekarang bila 3 variable ada permukaan kita ada line lah. Kalau line kecil sangat kita ada plane Okay. Saya tunjuk yang boleh saya sketch, saya akan sketch dia punya tangent plane dia. Tapi yang saya tak boleh sketch tu saya, sebab apa dia kadang-kadang macam ni kan macam mana nak sketch dia punya surface kan. Okay, senang je cara dia guna formula je. Find the tangent plane to the following surface at the given point. So tangent plane pada surface ni, tangent plane formula dia ini adalah Z equal to Fxy. So tangent plane formulanya adalah Z tolak Z nak. Okay. Sama dengan Fx pada X0 Y0 lah. Darab dengan X tolak X0. Ditambah dengan Fy pada X0 Y0 darab dengan Z tolak Z0 Okay. Z tolak Z0, Y tolak Y0. Okay. So X0, Y0 dengan Z0 ni adalah pada point ni lah. Ni X0 dia 1. Y0 adalah negatif 2. Z0 adalah kosong. Okay. X0, Y0 dengan Z0. Okay. Jadi masukkan sahaja dalam formula. So cara dia adalah saya letak formula dulu dekat bawah ni, nanti saya kira dekat atas ni adalah untuk Fx dan juga Fy. So saya masukkan Z, guna saya formula Z tolak Z0, Z0 adalah kosong. So Z tolak kosong sama dengan Fx. So Fx kita just dapatkan ni Fx So Fx differentiate ni pada X dapat apa ni? Differentiation ni pada X dapat apa? 2xy 2xy. So kalau Fy differentiation ni pada Fy ni X kuasa 2. So Fy ni adalah X plus 15 Y square sebab ada Y dekat sini kan. Okay. Okay. Lepas tu tapi pada Fx ni kita nak pada point X0 Y0. Maksudnya kita nak Fx pada point X0 kita adalah 1, Y0 kita adalah negatif 2. Sekejap lagi saya masukkan dalam ni. X tolak X0, X tolak X0 adalah 1. Kita tambah Fy pada point 1 negatif 2 juga. Y tolak Y0. Okay. Y tolak Y0. Y0 terus. Y0 adalah negatif 2. So Y tambah 2. Okay. Dapat yang dekat sini. So Z ni sebab Z tolak kosong Z je lah. So Fx pada 1 negatif 2. Maksudnya awak substitute ni lah X1 Y negatif 2 dalam ni. Kita dapat apa ni? Negatif 4 kan. 2 darab 1 darab negatif 2 adalah negatif 4. Darab dengan X tolak 1. Tambah Fy. Fy adalah pada point 1 negatif 2. So substitute X dan juga Y dan point 1 negatif 2 dalam ni lah. Okay. Maksudnya dekat sini. Fx dengan Fy ni. Maksudnya dekat sini lah. So Fx pada point 1 negatif 2 saya tunjuk. Mula-mula saya akan tunjuk yang ni lah. Lepas tu saya tak tunjuk lah. Darab negatif 2. Sama dekat sini. Fy pada point 1 negatif 2. So ini adalah sama dengan 1 kuasa 2 plus 15 negatif 2 kuasa. So ini berapa ni? 61. 61 Y tambah 2. Awak boleh tinggal dekat sini. So tak ada masalah. Tapi kalau kita nak sketch, kita boleh sketch tangent plane ya. Better kita simplify lah. So ini sama Z sama dengan, so kita dapat negatif 4x kat sini. Sudah. Plus 61y. Sudah. So ini adalah 4. 61 kali 2.
122 122 tambah 4 126 Betul tak? 126. Okey, ni kan dapat satu. Ini adalah plane punya equation. Ini adalah tangent plane Okey, boleh faham Senang je. Maksudnya kita ada formula untuk dapatkan tangent plane ni, so dapatlah ni tangent plane dia. Ni saya tak boleh nak sketch sebab ni surface ni agak susah kita nak sketch. Tak mustahil, boleh. Tapi kalau kita nak sketch guna tangan ni payah sikit lah. Okey, kita pakai tengok yang B ya. Yang B saya akan sketch. Doktor, Ya. 61 darab 2 kan? Entah. Yang 122 122. tambah 4. Oh, okey. Saya dah tambah 4 siap-siap lah. So tambah 4. Betul tak? Betul lah. Betul. 126 Nak simplify lagi, bawa semua ke kiri. Tinggal 126 ke bawah ke belakang ni. Boleh juga. Okey. Mana je lah asalkan dapat dalam bentuk plane tu. Plane maksudnya semua kuasa X, Y dan juga Z ni kuasa satu sahaja. Tak ada kuasa lain ataupun kuasa kosong ataupun kuasa satu. So kita lihat yang B. Yang B ni saya boleh sketch lah. Saya tunjuk apa maksud tangent plane dia. So yang B sketch, maksud saya sketch tak bukan dalam skala yang betul sangat lah. Tapi kita mula-mula kita cari dulu dia punya tangent plane. So macam yang saya kata tadi, ini adalah sama dengan X0, Y0, Z0 So X0 2, Y0 kosong, Z0 kosong lah. Jadi kita ada Z tolak Z0, Z tolak kosong sama dengan Z tolak Z0 sama dengan Fx pada point negatif 2, kosong X tolak X0, so X tambah 2 plus Fy pada point negatif 2, kosong. Y tolak Y0, Y tolak Y0, Y tolak kosong. Okay. So sekarang kita dapat Z sama dengan ni, sama jugalah sebab Z sama dengan Fxy. So kita boleh dapatkan F, apa benda Fx. So Fx sama dengan 2x. Okay, Fy sama dengan 8y. So 8y. So Fx pada point negatif 2 kosong, substitute sahaja x negatif 2, masuk x negatif 2 dekat sini. So ni kita dapat negatif 4x tambah 2. Fy pada point negatif 2 kosong. Sebab y ni sama dengan kosong, Fy ni adalah kosong. Okay, so kosong darabkan dengan apa-apa pun dia dapat kosong. Maksud yang tinggal adalah ini sahaja dia punya tangent plane. Okay, boleh tinggal dekat sini lah. Ataupun kita boleh, saya nak simplify sebab saya nak sketch. So kalau saya nak sketch, saya dapat dekat sini, saya ubah sikit. So ni saya dapat Z tambah 4x, okay, sama dengan negatif 8. Sebab saya nak sketch, sebab ni saya dah bawa ke sini so negatif ni dah jadi positif, so ni negatif 8. Sebab saya nak ni, ingat kalau yang plane hari tu, kalau lupa tengok semula lah. Kalau kita nak sketch plane, dia adalah X over A plus Y over B plus Z over C sama dengan 1. Di mana A, B, C ni dia sentuh pada X, A, B ni adalah pada Y, C ni adalah pada Z. So ni X, Y dan juga Z. So plane ni dia akan sentuh 3 ni, tapi dalam bentuk plane lah, dalam bentuk bukan macam ni, bukan serum macam ni. Dia dalam bentuk plane lah, macam saya pernah tunjuk guna mapper tu, tapi dia menyentuh ketiga-tiga point 3D sangat penting untuk next chapter So make sure kalau tak mahir nak sketch 3D, kena mahirkan dulu sebelum kita masuk chapter yang kedua, chapter yang ketiga minggu depan. Okay. Ni saya nak jadikan dia 1. Jadi saya bahagikan dengan negatif 8 lah.
So bila bahagi dengan negatif 8, saya dapat kat sini Z per negatif 8 tambah X per negatif 2 sama dengan 1. Okay, negatif 2 sebab tolak potong. Jadi saya try sketch apa dia maksudkan dengan tangent plane ni kat sini. So X, Y dan juga Z. Okay. X, Y dan juga Z. Ini adalah paraboloid. Okay, ini paraboloid. Nama pun saya sketch, saya tak ikut dia punya ni. Cuma dia bukan paraboloid bulat. Paraboloid dia ada bulat. Okay, ni paraboloid paraboloid ke bawah macam ni. Sebab apa dia positif macam ni. So dia punya ni vertex dia, bucu dia pada 0, 0, 0 Okay, ni dah settle betul. Tapi dia bukan bulat sebab apa, di X dengan Y ni dia punya ratio dia berbeza. Okay, dia punya coefficient dia bukan tak sama Kalau sama dia memang boleh dapat bulat. Tak sama, jadi kita kena mungkin lonjong. Dia lonjong ke mana ni? Z kosong. Lonjong ke mana entah, lonjong mana lah. Ke Y kot. Dia macam ni. So awak punya dia paraboloid juga tapi dia ellipse dekat sini. So saya dah sketch biasa saja. Sketch biasa saja. Dia paraboloid macam ni. Okay. Kita nak tengok dia punya tangent plane dia pada point negatif 2, 0, 0. So negatif 2, 0, 0 dekat mana? Negatif 2, 0, 0 dekat sini. Let's say ni menyentuh lah dekat sini. So negatif 2, 0, 0 ni kat sini lah. X negatif 2 kat belakang ni. 0, 0, Z 0 kat sebelah sini. So dia sentuh yang belakang ni. Okay. Kita lihat dia punya tangent plane dia. Di mana Z, tangent plane dia Z sama dengan ni, benda ni. So saya nak sketch dia punya plane dia. Z negatif 8. Z negatif 8 dekat mana? Kat bawah ni lah. Z negatif 8 dekat bawah ni. Dekat bawah ni sikit lah, negatif 8. X adalah negatif 2 dekat sini. So negatif 2. Maka kita akan dapat satu plane. Satu plane macam ni yang menyentuh point negatif 2. Dia plane lurus di belakang ni. Ini maksudnya tangent plane yang menyentuh pada point sinilah belakang ni. Okay, itu maksud tangent plane. Untuk paraboloid yang ini. Tapi negatif 2, 0, 0 sentuh ni ke paraboloid ni ke? Tengok. Okay, ada apa soalan tak sebelum saya teruskan kepada C dan juga D? C ni kena guna ni kena pakai implicit. Sebab apa? Dia Z equal to fxy juga tapi dia implicit function ni. So kena guna implicit method tadi tu lah. Dan buat macam biasa implicit method untuk dapatkan fx dan juga fy tu lah. So maksud saya dekat sini ini kita akan dapat f x, y, z sama dengan x squared plus y squared plus z squared tolak 1 sama dengan 0. Dia saya letak sebagai f besar dekat sini. Jadi saya akan dapatlah kita punya fx tadi lah. Tadi saya pakai zx kan. So fx adalah negatif fx bahagi dengan fz. Okay. F kecil tu tadi, fy tu tadi sama dengan negatif fy bahagi dengan fz. Okay. So ini fx adalah 2x negatif. Fz adalah 2z, senang saja. Potong negatif x over z lah. Fy adalah negatif, fy adalah 2y. Bagi dengan fz adalah 2z. Potong-potong negatif y over z. Point apa? Point 2 per 3 apa benda ni lah. Point dia ni.
Ini X naught, Y naught dengan Z naught. Okay, kemudian kita substitute misalnya Z tolak negatif 2/3 lah. So Z tambah 2/3. Okay, sama dengan Fx pada point XY 2/3 dengan 1/3. Okay, darab dengan X tolak X naught 2/3 plus Fy pada point 2/3 1/3 Y tolak Y naught. Y naught adalah 1/3. Okay, saya tak tulis formula dia semula lah, kita dah ada tadi. Kemudian kita dah dapatkan Fx dengan Fy ni tadi, kita kena substitute lah 2x 2/3, z 1/3. Okay, contoh dekat sini. Kalau tadi negatif jangan tinggal. So x kita adalah 2/3 dengan 1/3. Dapat berapa ni? 2. Betul tak? 2/3. 2. Negatif 2. So dapatlah ni z plus 2/3 negatif 2 x tolak 2/3 plus Fy. Fy ada negatif juga, so kita Y negatif tak ada. Y negatif, so tolak. Y adalah Fy adalah negatif Z over negatif Y over Z. So Y adalah 1/3. Okay, Z adalah negatif Z adalah berapa tadi? Z adalah 2/3, 1/3. Z berapa? Negatif 2/3. X adalah 2/3, Z adalah negatif 2/3. Y adalah 1/3, Z adalah negatif 2/3. Okay, so negatif positif kat sini. So 2/3 bagi 2/3 1 lah. Okay, 2/3 bagi 2/3 1 lah. Yang tinggal adalah X tolak 2/3. Saya betulkan dia punya 2/3 ke 1/3 ke. So Y negatif adalah positif. Tambah 1/3 bahagi 2/3. 1/3 1/2. 1/2. Y tolak 1/3. Dapat. Tu je. Okay, ni kalau kita guna implicit ada satu cara. Tengok point dia. Point dia adalah 2/3, 1/3 negatif 2/3. Dia adalah pada Z negatif. So Z negatif adalah hemisfer. Tukar kepada hemisfer bahagian bawah. So try lah dapat tak sama dia punya tangent plane Okay, ada apa soalan tak untuk yang ni? Faham ke tak? Yang depan tu tak ada memang tak ada negatif tu Yang yang ni? dekat Fx tu. Tak ada. Sebab ni kan 2/3 bagi negatif 2/3 tadi kan saya betul kata kan. So satu kan. Okay. So satu negatif positif 1 lah. Okay, datang. Okay. Akhir sekali sebelum kita tamatkan kelas. Ni sama je lah, benda yang sama je. Tapi saya nak bagi jawapan pun saya pun tak buat lagi. Boleh faham kan ni? Masuk formula sahaja. Bila kita buat yang ni, yang D ni. Sama je lah benda dah. Cuma nanti saya nak kena check logik ke tak ni. Saya sendiri takut tak sentuh main negatif 200 ni pada dia punya permukaan ni. Tapi tak apalah. Okay, untuk yang D ni. X2 plus YZ kuasa 5 plus ln XY ni pada point 125. So sama je lah cara dia. So ni X0, Y0 dengan Z0. Jadi kita kena cari Fx, kita kena cari Fy dan kita akan substitute pada point dia ni. Tangent plane dia adalah Z tolak Z0, Z tolak 5 sama dengan Fx pada point 12 darab dengan X tolak 2. X tolak 1. Plus Fy pada point 12
y tolak 2. Okay, so cari fx dengan fy. So differentiate x adalah 2x. Ini tak ada x, so kosong. Ln kita dah buat hari itu. So kita akan dapat ln 1 per xy darab dengan y. So ni kita akan dapat 1 per x Ini awak kena buat macam mana saya dapat 1 per x. Yang contoh sebelum ni saya dah explain. So fy ni tak ada y, so kosong. Ni ada y, so ni adalah z kuasa 5. Ln ni adalah 1 per y. Okay, macam tu. Pada point 1, 2, substitute sajalah. So pada point 1, 2, x1, y1 tak ada y kat sini. So x. Oh. Baik perasan. Ini kita ada 3 variables. F, X, Y, Z. Ini tak boleh guna formula yang ni. Sorry. Ini kita ada 3 variable. So W lah. So yang bila W ni tak boleh guna formula yang ni lah. So ni W. Kena guna formula satu lagi. Sebab saya perasan sebab bila saya dah masuk kat sini macam mana saya nak masuk point Z ni. So guna formula satu lagi iaitu Fx, X0, Y0, Z0. X tolak X0 plus Fy, X0, Y0 sama dengan kosong. Okay. Faham? Okay, sorry. Ini formula dia adalah formula yang kedua tadi iaitu Fx, X0, Y0, Z0 plus X tolak X0. X tolak X0 plus Fy, X0, Y0, Z0. Boleh tak? Ya. Okay, Y tolak Y0. Okay, tambah satu lagi adalah FZ. Pada point X0, Y0, Z0. Z tolak Z0. Okay, equal to 0. Okay, so dapatlah ni kita ada Fx, Fy. Satu lagi adalah Fz. So Fz adalah dekat sini, ni tak ada Z. So ni ada Z. So ni kita dapat 5. YZ kuasa 4. Ni tak ada Z. So dapatlah ini saja. Maka kita masukkan dalam ni lah. So kita dapat Fx pada point X0, Y0, Z0. Saya tak nak tulis mula lah. Pada point 1, 2, 5. Masukkan je lah X1 dekat sini. So X1 dekat sini. So 2 tambah 1. 2 tambah 1 per 3. So 3 kasi salah kira betulkan ya. So X tolak 1 Tambah Fy. Fy pada point 3 ni. Z adalah 5. So 25. 5 kuasa 5 takkan 25 pula. 5 kuasa 5 lah. Tiga, 1, 2, 5. 3, 1, 2, 5 kan. 3, 1, 2, 5 tambah 1 per 2. Tambah 1 per 2. 6, 2, 5, 1 per 2. 6, 2, 5, 1 per 2 darab dengan Y tolak Y0. Y0 adalah 2. Okey, tambah Fz pada point 1, 2, 5. So 5 darab Y adalah 2 darab dengan Z kuasa 4. So 5 kuasa 4 lah. 6, 2, 5, 0. So 6, 2, 5, 0. Saya salah kira betulkan ya. So Z tolak 5 equal to 0. Okay, dapatlah dia punya tangent plane bagi function tu pada point ini. Okay, tu je lah. Doktor, Ya. kalau tulis dalam point boleh ke? Yang 6251 per 2 tu. Boleh. Okay. Dalam point pun boleh. Tak kisah. Point ataupun fraction ni sama je.